Professor Aidil, Deputy Dean, HODs, professors, doctors, and also fellow friends. Allow me to talk in Bahasa Melayu for this session as mentioned by Dr. Ashraf. All right, okay, so for today, I hope our speaker already in. Let me just briefly introduce our family with our speaker. Our speaker hari ini nama beliau adalah Ustazah Nur Asiah Aling. Okay, Ustazah Asiah saya panggil beliau dengan Ustazah Asiah lah. Okay, Ustazah Asiah ni saya kira tak asing lah bagi saya. Beliau pun dah berkhidmat lama dengan IUM ni. Saya kira, taklah, saya rasa dari zaman saya student juga lagi saya macam familiar dengan Ustazah ni. Okay. Kalau personal history dengan Ustazah pun back then in 2013, Ustazah pernah invite saya dekat Matric PJ. Sekarang ni kita pula kuliah invite Ustazah. So kita mutual lah Ustazah kan. Okay, so Ustazah Asiah ni berasal dari Kelantan. Berkhidmat dengan IUM lama dah, hampir 21 tahun. Okay, so Ustazah obtain master degree in Syariah at University Malaya, Ustazah kan? Okay, so itulah sedikit tentang Ustazah. Kita nak sembang lebih panjang tentang topik, kita nak belajar banyak dari Ustazah ni. Okay, so saya harap ahli Lighthouse kuliah kita pun sama-sama belajar bersama-sama dengan Ustazah. Topik kita hari ini seperti yang diberitahu oleh Dr. Ashraf adalah wuduk and solat, tips for attaining khusyuk. Kalau saya tukar kepada bahasa Melayu mungkin jadinya adalah wuduk dan solat, tips mencapai khusyuk lah kot. Okay, so saya kira masa saya sembang-sembang dengan Ustazah ni pun wuduk, solat ni benda kita kata basic lah kan. Okay, jadi saya harap kita semua ahli keluarga kuliah Allied Health Science ni dapat perincikan semula tentang wuduk dan solat kita. Sebelum saya pass mic kepada Ustazah, saya ada sedikit Mentimeter survey poll macam itulah untuk kita semua cuba jawab. Dekat chat tu ada dah link untuk Mentimeter. Okay, so cuba jawab soalan dia. Okay, so untuk Mentimeter tu soalan dia kan, kita ni kan dah solat, insyaAllah dah 10 tahun, 20 tahun kita solat kan. Khusyuk, topik kita khusyuk, susah ke nak khusyuk? Macam mana? Susah ke? Apa perkara yang, kalau kata susah kan, apa perkara yang mengganggu untuk kita khusyuk? Fokus, ada orang kata khusyuk ni fokus. Atau masalah dunia, food, Masya Allah, boleh. Kadang tengah solat kan, bau pula orang rumah masak, nasi goreng ikan masin ke apa hari ni, macam tu. Terganggu kan Ustazah? Kita tengok ahli-ahli kuliah kita hari ni macam mana. Anak menangis ni saya faham juga, kadang dia pegang telekung kat tepi kan, nak apa benda tak tahu. Inilah Ustazah, kita punya ahli ni. Jangan risau tau, ni anonymous, so boleh tulis, jangan risau. Ustazah pun tak aim siapa-siapa. Okay. Hal duniawi, kerja-kerja harian. Kadang kat office kot, waktu Zohor kan, tengah solat, telefon kat meja bunyi, tu pun dah tak khusyuk lah kot. Apa nak buat lepas ni? Kerja, makanan, orang kuliah Allied ni ya, nampaknya fikiran melayang, penat, lapar makanan lagi. Pun bunyi, yelah tu, betul lah tu. Okey, bolehlah tu untuk soalan pertama. Soalan kedua kita ada lagi satu soalan. Kalau ini perkara yang mengganggu, pernah tak dalam hidup kita, ahli-ahli rakan-rakan kuliah Allied ni, pernah tak capai khusyuk? Macam mana boleh capai khusyuk? Saya kira ialah dalam pengalaman hidup saya solat kan, saya adalah juga capai khusyuk ni. Tapi pun apa kata kita share dengan rakan-rakan kita. Kalau siapa pernah capai khusyuk tu, macam mana capai khusyuk tu? Sekejap, mana Mentimeter satu lagi? Okey. Boleh pergi kat Mentimeter tadi, masukkan kod 89728976 kalau tak ada link. Okey, ada rakan-rakan kita capai khusyuk, alhamdulillah. Faham makna membantu, fokus dalam solat, faham makna ayat-ayat, wuduk sempurna. Ni macam boleh jadi speaker kita hari ni, wuduk sempurna dah. Okey, suasana yang damai, baca surah An-Nas, bersedia awal, pandang kubah pada sejadah, pejam mata. Pejam mata ni saya buat juga. Tapi kadang saya dengar juga kat radio, ustaz kata jangan pejam mata. Mungkin ustazah boleh kupas juga ni tentang pejam mata.
solat awal waktu suasana bersih, ingat mati. Alhamdulillah, bagus ni. Okay, ingat Allah. Okay, 29 orang respon. Bagus, bagus. Thank you to all ahli-ahli keluarga kita kuliah. Berserah, wudhu yang sempurna, fokus dan tenang, solat seperti esok kamu akan mati. Sama, ingat mati. Keep increasing knowledge, kunci pintu. Sesuai, saya faham tak, takut anak masuk kan. Okay. Saya kira thank you to committee for the Mentimeter. Saya nampaklah kan, kita solat, kita wuduk, ada masa kita doing good, ada masa kita macam struggle juga kan. So harap sesi daripada Ustazah hari ini dapat membantu kita bersama-sama untuk lebih khusyuk dalam solat kita. Jadi saya pass sesi kepada Ustazah untuk teruskan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thank you to my sister moderator, Sister Nur Amira, Sister Amira, and then Dean of Kuliah of Allied Health Sciences, Professor Dr. Ahmad Aidil Arafat bin Zulkarnain, Chairman IOHK Kuliah of Allied Health, Dr. Yusuf, my colleague in Hadith class, and also the program manager, I guess, for kenapa saya berbahasa Inggeris sedangkan diberi bahasa Melayu? Okey, Dr. Arshad Siddiq, program manager untuk ibadah camp Kuliah of Allied Health. My dear professors, all professors, associate professors, assistant professor, doctors, my dear sisters and brothers in Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Okey, ayat pertama surah Al-Isra. Peristiwa besar dalam agama Islam, dalam agama kita, nak bagi tahu di sini bermulanya perjalanan untuk kita dapat kefarduan solat. Dan di hujung ayat tu Allah kata innahu huwas sami'ul basir. Allah tu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi apa yang kita nak bincang hari ini adalah satu tajuk yang sangat luar biasa, besar dan tinggi darjat dia. Walau bagaimanapun saya bukanlah orang yang pakar untuk berbincang mengenai tajuk yang sangat besar ni. Bagi saya sangat besar tajuk ni. Tajuk wudu. Nampak simple. Tapi dia punya efek dia, Masya Allah, sampai ke hari akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan tentang dua perkara ni. Wudu, solat, khusyuk. Yang bercakap ni pun belum tentu khusyuk. Tapi kita sama-sama muhasabah. Sebab saya consider sesi ni kita retreat lah. Macam Nabi Musa dengan dengan Fatan, dia punya teman dia tu, dia berpatah balik untuk mencari guru dia tu. Jadi kita pun dalam situasi kita deal dengan ibadah yang sangat tinggi darjat ni, kita kena sentiasa berpatah balik. Retreat, muhasabah. Tengok macam mana, how far yang kita dah pernah pergi dalam menyempurnakan solat kita ni. Sebab
Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatahu. Apa perkara yang kita akan dihitung? Allah tak tanya kita berapa banyak saham yang kita ada, berapa banyak contribution yang kita dah bagi, tapi first thing first is Allah tanya tentang min amalihi salatahu. Perkara pertama salat. Fa in salahat, kalau sempurnalah salat kita tu, faqad aflaha wa anjah. Dia berjaya, successful, cemerlang with flying colours. So aflaha muflihun maknanya berjaya di akhirat. Anjah berjaya di dunia. Jadi kat mana starting point kita berjaya tu? It starts from our solat. Dari solat bermulanya perjalanan kejayaan kita tu. Kalau mengikut ayat Quran memang sangat jelas lah. Nanti kita akan pergi pada surah Al-Mu'minun tu. Tapi wa in fasadat, hadis Nabi tadi kata, wa in fasadat, kalau tak sempurna, kalau cacat, kalau rosak solat tu, faqad khaba wa khasira. Jadi dia akan gagal dan rugilah manusia yang tak sempurna dalam solat itu. Jadi saya nak mengucapkan tahniah lah kepada kuliah Allied Health Sciences. Sebab kalau mengikut CFS, kita punya ibadah camp esok. Jadi saya punya rezeki lah hari ni dapat bersama-sama ni. Okay, insya-Allah. Jadi kita rasa macam tajuk yang besar ni, kita tak mampu untuk menguasai ke semua discussion tu. Tapi kita akan tengok setempat yang kita rasa macam boleh membantu kita untuk kita upgrade lagi ke arah yang lebih baik dari segi wuduk dan solat kita. Okey, ke mana hala tuju perbincangan kita? Tadi mukadimah hadis tu yang kita bawa daripada surah Al-Isra dan dengan hadis Abi Hurairah tu, jadi menunjukkan tentang peri pentingnya kita ni mendapatkan solat yang sempurna, wuduk yang sempurna. Jadi apa kelebihan dia? Nanti kita akan tengok kelebihan dia. Dan kita akan tengok briefly tentang adakah betul cara kita berwuduk sebelum ni? Ikut cara Nabi tak? Kalau solat, Nabi katakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. You perform your salat just the same like I am performing my salat. Tiru cara aku macam mana aku solat. Okey, yang tu cara wuduk Nabi, cara solat Nabi, itu yang kita kena imitate. Sebiji sepatutnya. Okey, jadi kita nak tengok juga apa maksud khusyuk. Yang orang kata khusyuk tu kan, apa maksud sebenar khusyuk tu? Dan last kali nak tengok kalau ada permasalahan. Adalah masalah-masalah macam tadi kan. Nak tarik telekung ke, masalah pejam mata ke, masalah teringat apa menu esok nak, apa menu kita nak masuk dapur lepas ni. Semua masalah dalam dunia dia datang dalam salat kita. So macam mana kita nak get rid of all those permainan-permainan yang dibawa oleh syaitan untuk mengganggu kita dalam salat tu. Nanti kita tengok macam mana how to overcome. InsyaAllah. Okey, jadi kita tengok sikit hadis Nabi untuk kita menyempurnakan solat. Dia ada tuntutan dia dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslim, ma mimri'in muslim tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Nampak tak fayuhsinu wudu'aha tu? Fayuhsinu wudu'aha. Seseorang Muslim, saya tengok terjemahan dia terus. Okey, tiadalah seorang Muslim yang menghadiri salat yang diwajibkan, yang dia memperbaguskan wuduk dia, yang dia khusyuk dalam rukuk dia, melainkan salat itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Selagi mana tidak dilakukan dosa besar. Jadi nak cakapnya start daripada wuduk ni, Allah tu maha rahmah. Maha rahmah. Maha pengasih dia. Kita ambil wuduk je, dia kata,
Kalau lepas ambil wuduk, you solat dengan khusyuk, sempurna rukun, sempurna rukuk, sempurna sujud. Okay, that's it. I delete all your sins. I remove all your sins. Okay. So maknanya setiap hari lah kalau macam tu proses penyucian dosa kita tu berlaku. Sekiranya wuduk kita tu sempurna. Okey, sesyarat dia. Syarat nak hapus dosa ni dia kena sempurna lah. Pertamanya wuduk sempurna. Macam ikut hadis tadi kan. Solat dia khusyuk. Ada tamak ninah dia. Dan menjauhi dosa-dosa lah. Dosa-dosa besar. Okey, selagi mana dijauhi, Allah akan mengampunkan kesemuanya. Jadi kita nak tengok sikit kelebihan. Kalau kita berwuduk dengan sempurna ni apa yang kita akan dapat? Pertama, di hari akhirat itulah sumber cahaya kita. Sumber cahaya. Tak ada cahaya matahari dah macam kita ada hari ni. Yang menerangi kita bergerak sana sini kan. Tunggu cerah nak balik kampung. Tak ada cahaya dah. Cahaya dari mana? Cahaya daripada kita. Daripada anggota wuduk yang kita lakukan di dunia. Yang kedua, menghapuskan dosa. Nanti kita elaborate sikit lah. Tengok hadis merujuk kepada Riyadhus Salihin. Yang ketiga, sebahagian tanda-tanda seseorang itu beriman. Tanda kita ni beriman apa? Kita suka berada dalam wuduk. Sentiasa memperbaharui wuduk. Kalau wuduk tu batal, senang, mudah kita nak pergi ambil dan memperbaharui supaya kita sentiasa ada dalam wuduk. Ada hadis tu menyokong tu. Okey, yang keempat, masuklah dalam mana-mana menerusi mana-mana 8 pintu syurga yang kamu mahu. Besar dia punya impact dia ni. Impact wuduk yang sempurna ni Allah offer apa? Allah offer, you can enter from any door to my heaven. Okay. Penting tak penting? Penting tak Amira? Sangat penting. Bila saya baca ni rasa macam saya baca-baca ni saya rasa macam nak menangis, nak cakapnya Allah ni maha rahmat. Allah ni maha sayang dekat kita ni. Hanya kerana menyempurnakan wuduk yang tak sampai 5 minit tu, Allah buka semua pintu syurga untuk kita. Okey, nanti kita tengok macam mana. Okey, yang pertama. Briefly yang ni. Nanti kita nak pergi jauh lagi ni. Kita nak pergi sampai ke solat, sampai ke pejamata dalam solat sana. Okey. Pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalin min asaril wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Macam mana cara Allah panggil kita di hari akhirat? Okey, cuba bayang kita ni berada di pada mahsyar kan? Mahsyar. Kena ada time travel ni, kita pergi ke depan sikit. Nak imagine kita di mahsyar ni. Allah nak panggil kita. Allah nak panggil siapa? Muhammad Yusuf bin Muhammad. Okey, Allah panggil kan? Allah panggil Nur Asia binti Aling. Allah panggil. Nur Amira. Allah panggil. Okey. Macam mana cara kita mendatangi? Kita akan datang dengan keadaan kaki dan tangan kita bersinar-sinar. Muka kita, wajah kita bersinar-sinar. Hasil apa tu? Hasil wuduk yang kita sempurnakan masa hidup kita di dunia. Dan Nabi kata, Famanis tata'a. Bukan satu obligation, Nabi tak paksa. Nabi ni pun rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ni sangat dekat dengan hati masyarakat universiti UIA kita lah. Masyarakat UIA kan selalu nyanyi rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Okey, cuba feel sifat kasih sayang Nabi tu. Punya sayang Nabi kata, kalau siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar tersebut, sila lakukan. Falyaf'al. Maksudnya apa?
Maksudnya kalau kita mampu, lebihkanlah sikit air wuduk kita tu. Kalau daripada tangan hingga ke siku, lebihkan sikit ke okey, sampai ke bahagian ketiak. Sahabat pun ada buat juga. Ni sahabat ni buat. Sahabat ni, siapa ni? Siapa ni sahabat ni? Sahabat ni ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah. Dia ada komunikasi dia dengan Abu Hazim. Abu Hazim ni duk perhati je. Sebab apa Nabi suruh kita lebihkan sikit air wuduk tu? Sebab di hari akhirat kita akan dipakaikan dengan perhiasan syurga. Suka tak gelang emas? Mesti suka, tak payah tanya kalau orang perempuan memang suka. Lagi-lagi orang Kelantan, suka betul. Tengok kan? Saya tak tahulah orang negeri lain pun suka juga. Manusia normal suka perhiasan. Okey, jadi Allah kata, aku nak bagi perhiasan ni. Cuma Nabi kata, lebihkan sikit. Lebihkan sikit supaya kita punya perhiasan tu, dia akan sampai ke seluruh anggota wuduk yang kita capai tu. Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wuduk. Perhiasan syurga tu. Out of our imagination, of course. Kita rasa macam gelang pulut dakap kita tu cantik dah kan. Tapi perhiasan syurga tu Masya Allah is even greater than that. So perhiasan syurga bagi orang mukmin tu dia sampai ke mana? Dia sampai ke seluruh anggota wuduk dan lebihan-lebihan yang kita buat tu. Dia tak jadi pembaziran ke? Oh, dia tak jadi pembaziran lah sebab ini anjuran Nabi. Tapi gunalah dengan rahmah jugalah kan. Sebab Abu Hazim, dia duduk perhati je Abu Hurairah tu ambil wuduk. Satu hari dia perhati Abu Hurairah ambil wuduk. Di belakang Abu Hurairah. Jadi dia kata, Abu Hurairah ni dia sebab dia dengar ada hadis ni daripada Nabi. Jadi dia pun melebihkan ni, dia sampai ke armpit. Dia ambil tu. Jadi Abu Hazim kata, Abu Hurairah, wuduk apa yang kau buat ni? Dia kata. Abu Hurairah kata, ya Abu Faruq, ya Bani Faruq. Dia kata. Oh, kau ada kat sini rupanya. Kalau aku tahu kau ada kat sini, aku tak akan ambil wuduk macam tu tadi. Okey. Nah, cakapnya untuk masyarakat umum biasa, dia akan biasakanlah. Cuma lebihan tu, itu berbentuk personal. Abu Hurairah kata, yang ni lah dia baca hadis. Aku dengar Rasulullah kata macam ni. Kalau perhiasan tu nak di-extendkan oleh Allah dalam syurga nanti, okey, lebihkanlah sikit. Okey, itulah anjuran Rasulullah. Kalau nak lebihkan, kalau kamu mampu, lebihkan. Falyaf'al. Hadis tadi. Inilah dia punya fadilat dia. Okey. Lepas tu, ni hadis ni panjang, agak panjang. Saya summarize je. Saya nak suruh tengok ni. Tengok translation dia. Sangat menarik bila baca hadis ni. Nak cakapnya Nabi ni rindunya dekat kita sebenarnya. Tapi adakah rindu tu berbalas? Rindu tu berbalas tak? Kita nak tengok. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Rasulullah ni dia ziarah kawasan perkuburan. Dia pergi ziarah kubur, lalu Nabi kata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Nabi bagi salam. Keselamatanlah ke atas kamu, wahai penduduk kampung mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini biasa kan doa kalau kita pergi ziarah kubur ataupun kita lalu kawasan perkuburan, inilah doa dia. Jadi sunnah dari sunnah Rasulullah, ini doa dia. InsyaAllahu bikum lahikun. Kami pun akan menyusul ke sini juga. Dekat kawasan perkuburan tu juga Nabi kata, Wuditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku teringinlah nak jumpa saudara-saudara kita. Dia kata gitu. Sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi ni, siapa lagi yang dia nak jumpa kita? Orang ni kan saudara dia. We are with you. Sahabat pun tanyalah. Sahabat tanya, Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukan kami ni saudara-saudara kamu ke wahai Rasul? Jadi Nabi pun kata, Antum ashabi. Kamu ni
sahabat-sahabat aku. Jadi siapa saudara tadi tu? Wa ikhwanuna allazi lam ya'tu ba'du. Saudara-saudaraku tu orang-orang yang belum datang. Dia akan datang lepas kita ni. Lepas zaman kita ni orang akan datang. Terasa tak kita tu antara orang yang dimaksudkan dalam hadis ni? Tak hidup di zaman Nabi, kita tak hidup di zaman Nabi, kita datang selepas zaman Nabi. Lalu sahabat pun tanya, kaifa ta'rifu ma lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah? Macam mana nak kenal? Dah belum datang kan, macam mana nak kenal wahai Rasulullah? Nabi pun kata, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrum muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin. Apa pendapat korang? Kalaulah seorang tu dia ada kuda yang berwarna putih pada kening, kaki dan tangan dia. Di kalangan kuda yang ada putih di kening, di tangan, di kaki itu semua kuda hitam je di kawasan tu. Nabi kata, ala ya'rifu khailahu? Orang tu kenal tak? Agak-agak kita kenal tak? Semua staf di kuliah allied ni semuanya perempuan, ada seorang je Dr. Yusuf di tengah-tengah lelaki. Boleh saya detect tak itu adalah lelaki? Maknanya lain daripada yang lain kan? Itu sahabat tanya. Nabi jawab bukan dalam bentuk jawapan yang direct. Nabi trigger untuk dia orang fikir, boleh tak kalau aku nak detect? Boleh aku kenal tak? Boleh tak kita kenal kalau kuda tu ada mak putih dan di kening, di kaki? Boleh kita kenal tak? Sahabat pun jawab, bala ya Rasulullah. Sudah tentu. Lalu Nabi pun bagilah jawapan yang mengembirakan kita jugalah. Nabi kata, fa innahum ya'tuna ghurram muhajjalina minal wudu. Begitulah kelak. Nanti mereka akan datang dalam keadaan putih bercahaya muka, tangan dan kaki mereka kerana kesan wudu. Dan bila aku dapat pastikan yang mereka itu adalah kawan-kawan, rakan-rakan yang aku rindukan dulu tu, aku akan mendahului mereka di telaga. Telaga Haudun Nabi. Kita pernah tahu kan, Haudun Nabi. Nabi ni setiap Nabi ada telaga. Jadi telaga Nabi tu dari segi saiznya adalah, saya pernah juga baca, dia punya saiz dia sangat besar lah. Sangat besar. Kemudian air dia tu atyabu minal misk. Lebih wangi daripada kasturi. Lebih manis daripada madu. Ahla minal asal. Wa abyadu minas salj. Lebih putih daripada salji. Sangat sejuk dan menyegarkan. Bukan kita yang datang, tapi Nabi yang datang approach kita dengan mengenali bekas-bekas wuduk yang kita sempurnakan di dunia ni. Nabi yang akan bagi minum sendiri dekat umat-umat dia, Masya Allah. Betapa rahmahnya, kalau bercerita tentang rahmahnya Rasulullah kepada umat dia, kita terasa sangat. Terasa sangat. Kita ni selawat berapa kali sehari kan? Itu masuk bab selawat. Ibadah camp tahun lain kali. Okey, yang kedua, menghapuskan dosa. Seorang Muslim yang berwuduk ni dia akan gugur dosa. Kita pun tahu yang ni kan? Kita tahu yang ni. Hadis pun sebut. Nabi kata, man tawadda'a. Kalau boleh hafal hadis ni, kita cuba hafal. Bila masa kita berwuduk, sini kita kena ingat. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Kita berwuduk, barang siapa yang berwuduk dengan sebaik-baik wuduk, kharajat khatayahu. Keluarlah dosa daripada jasad dia, min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarihi, sehingga keluar daripada hujung-hujung kuku dia. Ada sahih riwayat Muslim. Salah satu cara kita nak menyucikan diri daripada dosa, to remove our sin secara daily adalah dengan berwuduk
Fa ahsana. Ahsan adalah terbaik. Kalau good, better, the best. The best way of taking wudu. Itu maksud ahsan. Beyond what is expected to us. Allah expected apa? Basuh tangan hingga siku, basuh muka, tangan hingga siku, kepala, kaki. Itu wudu kan? Sah tak? Sah. Sah yang tu. Tapi Nabi kata, fa'ahsanal wudu'a. Lebih baikkan dia lagi. Itu masuk ahsan. Okay. Nak cerita pasal konsep ihsan ni dalam surah Yusuf, cerita pasal ihsan dia best. Tapi itu sesi lain kali. Bukan dalam sesi ini. Okey, hadis seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-'abdu. Ini Nabi perincikan lagi. Bila kita ambil wuduk ni dia dosa tu keluar dari mana? Dari mana? Faghasala wajhahu, dia basuh muka dia, kharajat min wajhihi kullu khati'ah. Bila dia masuk muka je, sebab tu farsilu wujuhakum, kan dalam Quran kan Allah bagi command untuk kita basuh. Ada beza ghasala dengan masaha. Ghasala basuh, basuh maknanya air mengalir. Kalau masaha sapu. Wamsahu biru'usikum, sapu je. Kalau basuh maknanya basuh muka. Sebab apa di muka ni kena basuh? Sebab banyak khati'ah. Keburukan, dosa-dosa kita ni banyak duduk dekat muka ni. Mata. Kadang-kadang kita tak nak pun tengok. Kan? Tapi dia terdisplay dekat kita punya profile tu. Tengok. Buka Facebook kan, lalulah gambar-gambar yang kita tak nak pun tengok. Kan? TikTok tu kita tak nak pun tengok. Tapi dia lalu. Macam mana tu? Okey. Ini cara Allah bersihkan wajah kita, mata kita, mulut kita, lidah kita kat situ. Okey. So sebab tu Allah suruh basuh. Au ma'a akhiri qatril ma' au nahwa hadha. Okey, fa idza ghasala yadayhi, tangan hingga siku pula, kharajat min yadayhi. Okey, tengok translation dia. Bila basuh kedua tangan hingga ke siku, keluarlah semua dosa-dosa yang tersentuh oleh kedua tangan kita bersama-sama air wuduk yang mengalir tu. Banyak tak fasad dan kemungkaran akibat tangan kita? Banyak kan? Zaman hari ni terlalu banyak kita share benda-benda yang rasa macam tak perlu pun untuk kita. Okey, so tangan-tangan ni sekarang ni kita dah tak boleh nak kontrol dah. Jadi untuk di-removekan dosa tangan tu, okey, basuh dengan sempurna. Warsilu, macam mana ayat tu? Silu wujuhakum Wa aydiyakum ilal marafiq. Allah guna satu kali kan, warsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Terima kasih Dr. Yusuf. Okey, maka terusirlah dosa yang dibuat oleh tangan kita tu bersama-sama dengan titisan air wuduk terakhir. Persoalannya kat sini, lepas kita ambil wuduk, boleh ke kita sapu boleh lap tak? Kita ada kan yang standby, spesifik, kain tuala kecil, lepas ambil wuduk kena lap. Apa hukum dia? Yang tu kita bincang sekejap lagi. Bila kita basuh kaki kan, ke mana kaki kita pergi, maka bersihlah semua dosa kaki yang di jalan yang pernah kaki kita tu buat bersama dosa-dosa tu. Spesifik Nabi explain. Okey, muka bersih, tangan bersih, kaki bersih. Sebab apa? Sebab kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala ni. Allah nak physically clean, spiritually clean. Okay. Right.
Yang ketiga, ini tanda-tanda orang yang menjaga wuduk ni, tanda mereka yang mantap iman dia. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Orang yang diberi hidayah tu, orang yang diberi kemantapan iman tu, mereka adalah berada sebetul-betulnya berada di atas jalan hidayah yang betul-betul beriman. Okey, kita ambil yang hujung ni, wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'min. Pertama ni Allah suruh kita, Nabi suruh anjuran untuk berbuat baik. Sadidu wa qaribu wa'malu. Buat baiklah kamu, dekatkanlah diri kamu kepada Allah, beramal baiklah kamu. Wa khairu a'malikum as-salah. Sebaik-baik amal kamu adalah salat. Dan di hujung tu Nabi nak emphasize, orang yang jaga wuduk ni adalah orang yang betul-betul beriman. Orang yang sentiasa rasa Allah is always present. Malaikat is always protecting them. Ini orang yang ada keimanan yang mantap, dia akan menjaga wuduk dia. So maknanya wuduk ni tanda orang tu beriman. Okey. Baik. Lepas kita dah ambil wuduk apa semua tu, Nabi kata, siapa-siapa yang baca syahadah. Ma minkum min ahadin yatawadda. Siapa-siapa yang ambil wuduk, fayublighu aw fayasbighul wudu. Lepas dia habis semua tu, dia dah sempurna dah, dan dia kata, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah kan? Syahadah. Dia kata, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu, hanya dia satu-satunya Tuhan. La syarikalah, tidak layak untuk disyirikkan. No association with him at all. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadah, lafaz syahadah. Tapi dalam hadis Tirmizi dia tambah lagi sikit, dia kata Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu dalam hadis yang lain. Tapi bila kita gabung dua-dua tu, dia jadi dua hadis yang merupakan doa selepas ambil wuduk lah. Tapi kalau yang ni pun dah cukup. Syahadah ni, syahadah pembuka pintu syurga ni, ini dia. Kat mana tu? Kadang-kadang lepas ambil wuduk tu tengah pergi solat kan, tanpa kita menyedari bahawa lafaz syahadah selepas wuduk ini melayakkan kita untuk jadi special guest syurga. Masya Allah. Jangan kita lalai. Lepas ambil wuduk, syahadah terus. Daripada hari ini sampai bila-bila kita ingat ni. Jangan lupa. Jangan lepas ambil wuduk tu pergi bercakap-cakap dulu, baru teringat. Okey, macam mana tu? Syahadatu an la ilaha illallah. Nabi kata, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Dibuka kepada dia, pintu syurga ni ada 8 kan? Orang yang banyak solat dia, okey, masuk melalui pintu solat. Orang yang banyak puasa dia, masuk melalui pintu puasa. Orang yang jihad fi sabilillah, masuk melalui pintu jihad. Kita ni ambillah mana-mana pintu sebab dah sempurna wuduk di dunia dan dah siap dengan doa syahadah selepas wuduk. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Boleh masuk je mengikut mana-mana pintu yang kita nak. Special tak? Sangat special. Okay, so itu cerita kita tentang wuduk. Kita tengok sikit macam mana briefly sifat wuduk Nabi ni. Macam mana cara Nabi ambil wuduk, sama lebih kurang kita pun imitate apa yang Nabi buat. Okay, basuh tangan, niat dalam hati, boleh baca bismillah di mulut pun boleh. Semua ni ada hadis riwayat dia. Tak boleh nak pergi detail sebab lagi another part of our discussion yang khusyuk tu saya rasa tak kurang penting juga untuk kita discuss. Okey, jadi dia punya cara dia di celah-celah jari tu jangan lupa menyela-nyela di antara jari jemari.
Ini kalau orang alert memang dia tahulah macam mana cara nak basuh tangan kan. So ini cara dia adalah sunnah. Sunnah Nabi tu. Kalau kita basuh tangan tu dengan niat mengikut sunnah, ada pahala pada basuh tangan kita nak makan tu. Okey. Baik, yang kedua, Nabi tengok tak Nabi cara macam mana? Nabi tak terus pergi basuh muka. Ingat tak tadi fa ahsanal wudu, ahsan maknanya tunaikan dengan cara yang terbaik. Jadi dia tak terus pergi-pergi tu basuh muka tak. Basuh tangan dulu, berkumur-kumur dulu, istinsyak dulu, istinsyak hirup air masuk dalam hidung. Ada medical effect. Saya tak perlu bercakap tentang medical effect lah dengan orang-orang sains. Saya rasa pakar-pakar belakang ni kan. Para doktor ni lebih pakar apa khasiat dia masukkan air dalam hidung lepas tu keluarkan istinsar, keluarkan air daripada hidung tu. Okey, dengan tangan kanan dan tangan kiri semua beroperasi. Sebab ibadah dalam Islam dia berbentuk komprehensif. Okey, 3 kali 3 kali masuk air dalam hidung, especially kalau solat subuh tu pagi-pagi memang nak kena keluarkan, sedut balik, keluarkan, istinsyak, istinsar tu kita keluarkan. Itu sunnah Rasulullah. Okey, barulah Nabi masuk pada rukun. Basuh muka, part dia kita tak perlu cakap lah. Daripada telinga kanan, telinga kiri, daripada tempat tumbuh rambut hingga ke dagu. Okey, jadi itu dia punya batasan. Coverage air yang kita nak kena basuh tadi. Okey, so itu gambar dia. Nanti saya share lah insya-Allah nota ni, saya email nanti pada Dr. Yusuf ataupun Amira dah. Okey, yang keempat basuh tangan ni. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dari mana ni? Dari tangan ke siku ke dari siku ke tangan? Dua-dua boleh. Okey, jawapan dalam hadis dia kata dua-dua boleh. Dari tangan dulu, mula daripada jari sampai ke siku pun boleh. Daripada siku dulu sampai ke hujung jari pun boleh. Okey. Baik. Yang kelima, usap kepala dengan tangan yang masih basah. Dari depan ke belakang boleh, dari belakang ke depan boleh, depan ke belakang dan pusing balik ke depan pun boleh. Wamsahu. Kalau nak basuh dia, nak basuh macam basuh muka tu boleh ke? Boleh juga, tak ada masalah. Cumanya dalam tuntutan dia, sapu pun sudah mencukupi. Okey. Kemudian basuh telinga. Yang ni sunat. Sunat basuh telinga. Cara macam mana? Tangan ibu jari di belakang telinga. Ibu jari di bahagian luar. Itu cara basuh telinga. Tak ada spesifik doa ni. Tak ada spesifik doa dalam hadis dia tak ada. Jadi mungkinlah para ulama untuk mendatangkan rasa khusyuk masa kita ambil wuduk tu pun kan seolah-olah kita berdoa dengan Allah, ya Allah dengarkanlah aku panggilan ke syurga nanti. Wallahu a'lam, yang tu tak ada dalam mana-mana hadis, tapi kalau praktisnya untuk kita menarik perhatian kita yang kita ni sedang ambil wuduk ni, kita nak solat ni, okey, yang tu mungkin dibolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian basuh kaki sebanyak 3 kali. Dari hujung jari ke mata kaki. Tengok menyela-nyela jari jemari. Di celah-celah tu jangan lupa. Satu lagi, bahagian tumit. Hadis Nabi dia ada emphasize, special emphasize dia on tumit. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit neraka ni. Nabi kata macam tu. Mana tumit-tumit neraka ni? Tumit neraka adalah al-muqassirina fi ghasliha fil wudu. Kita pernah tengok tak kalau misalnya selalunya terjadi pada budak-budak kecil sekolah-sekolah rendah kan, anak-anak kita contohnya dia ambil wuduk kan sekejap je tak sampai 5 saat tu dah keluar. Okey, maknanya air tu dia lalukan gitu je. Al-Ka'bu dia punya buku lali ni, buku lali Al-Iqabu. Yang ni tumit dia ni tidak dibasuhi dengan sempurna. Nabi kata wailun. Kat mana lagi perkataan wailun kita jumpa?
wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Okey. Oh, Nabi tawarkan ni satu lembah di dalam neraka, ada satu lembah tu nama dia Wailun. Satu kawasan pergunungan lembah untuk tumit-tumit yang tidak disempurnakan basuhan wuduknya. Okey. So kita kena upgrade lah. Sebelum ni kita taklah menggosok sangat. So daripada dah belajar hari ni kan, make sure masa kita ambil wuduk tu pastikan betul-betul tumit, buku lali dibasuh dengan sempurna. Okey. Jadi setelah itu, ni hadis yang kita dah baca tadi, bersyahadah. Okey, kemudian doa kat bawah tu Imam Tirmizi, dalam hadis riwayat Tirmizi dia kata, dia tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku daripada orang-orang yang bertaubat. Tawabin maknanya kita bertaubat daripada dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang suci lah, suci, bersih, zahiriyah, batiniyah, spiritually, physically clean. Nak menghadap Allah dah kan? Okey. So nak menghadap Allah, kita nak tengok pula dia punya syarat. Syarat nak diterima amalan. Setelah berwuduk, nak solat dah ni. Okey, kita nak solat dah ni. Bentang sejadah. Ingat apa yang kita ingat? Kita ingat ikan siakap tu nak masak 3 rasa ke, nak masak steam itu yang kita ingat kan? Yang tak khusyuk tadi tu Ustazah. Tak khusyuk tadi tu. Okey. Pertama, itu bukan masalah orang KAS je, masalah orang CFS dan masalah seluruh mukmin di seluruh dunia tu. Hari ni representatifnya KAS, dia meluahkan apa yang dia fikirkan. Sebenarnya itu masalah semua orang Muslim seluruh dunia. Termasuk juga masalah saya. Sama juga. Okey. Jadi, ini dia. Macam mana nak jadi orang berjaya? Yang tadi kan kita dah cakap kan. Fa'idha salahat faqad aflaha wa anjah. Allah pun guna aflaha kat sini. Siapa-siapa yang sempurna dalam solat dia, dia adalah mukmin yang berjaya. Faqad, Allah guna lafaz taukid tu. Definitely, surely, ketuk meja tu. Aflaha al-mu'minun. Okey, bila Allah dah cipta syurga Aden ni, Allah tanyalah syurga, macam mana? Apa yang kamu nak kata? Nak kata apa? Syurga Aden ni kata, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang mukmin tu dia akan berjaya. Nanti dia akan masuk ke sini. General tak? General kan? Apa spesifiknya? Allah spesifikkan dalam ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini syarat dia. Siapa yang berjaya tadi tu? Orang yang khusyuk dalam solat. Al-khusyu'u ruhus salah. Khusyuk tu merupakan roh kepada solat kita. Solat tanpa khusyuk, ibarat dia apa? Ibarat dia jasad tanpa roh. Bila Allah cabut roh kita ni, apa jadi pada jasad? Tak ada makna dah kita ni. Akan digalilah tanah tu dan ditanamlah jasad tu. Jasad tidak bermakna tanpa roh. Solat tidak bermakna tanpa khusyuk. Contohlah kalau jadi kita macam bangun duduk je lah Ustazah kan? Iya, betul. Betul Amira. Nanti kita akan tengok apa yang akan kita dapat kalau bangun duduk. Okey. Macam kita beli kereta lah, contohnya orang KAS, dia guna kereta apa? Estima ke, guna Velfire ke. Beli mahal kan? 600,000 tu beli tu. Tak tahulah, saya tak tahu harga kereta. Minta maaf. Tapi kereta mahal yang kita beli tu, tempat duduk dia best kan?
best tempat duduk, audio dia pun cantik, very sophisticated. Tapi malangnya engine tak ada. Berfungsi tak? Tak jadilah. Tak Duduk jadilah. kat rumah. Mana ada fungsi. Macam tu jugalah solat. Solat tanpa roh, sebab itulah banyak soalan yang ditanya kan. Kenapa ya Ustazah orang ni dia solat tapi seluar dia masih ketat lah. Macam tu. Kenapa solat tapi masih lagi pakai tudung tu tak menutup lah dia punya dada tu. Kenapa solat tapi masih lagi lah mumpat sana sini. There must be something wrong with the solat. Jawapan dia senang je. Jawapan dia solat tanpa roh. Sebab kalau ada roh, definitely solat tu akan memberi impact kepada orang yang solat tu. Jadi daripada situlah kalau wuduk tu miftahus salah, khusyuk tu adalah ruhus salah. Wuduk tu kunci kepada solat. Nak masuk ke alam solat tu kita kena berwuduk dengan sempurna dulu. Tapi khusyuk tu adalah roh yang memberi makna kehidupan kepada solat kita. Okey, itu yang pertama. Kita nak tengok juga apa maksud khusyuk tu. Tadi kan kita cakap kita nak mengembara tengok apalah maksud khusyuk tu. Selama-lama ni kita cuba, kita struggle at least. Walaupun kita ingat siakat 3 rasa tu, tapi kita struggle. So struggle is about jihad. Apa maksud khusyuk? Struggle untuk dapatkan apa? Dapatkan khusyuk. Khusyuk tu maksudnya apa dari segi bahasa? Maksud dia daripada perkataan khasya'a. Khasya'a. Al-khasyi'un, dia adalah kata nama. Orang-orang yang khusyuk. Al-mu'minun. Surah Al-mu'minun ni very special sebab Allah guna banyak kata nama. Al-mu'minun, al-khasyi'un, mu'ridun. Semua kata nama tu. Maknanya bila Allah guna kata nama, dia bersifat kekal. Kejayaan dia kekal. Khusyuk dia berterusan. Itu kalau mengaji bahasa Arab untuk kita faham bahasa-bahasa Al-Quran lah. Sesi lain juga Amira, kita nak tengok perkataan khusyuk ni. Kena jemput banyak kali ni Ustazah ni. Nanti kita sambung lagi insyaAllah. Okey, insyaAllah. Biiznillah. Okey, khasya'a. Khasya'a maksudnya diam. Sakinah, tenang. Tenang tak kita dalam salat? Bergerak tak sana sini? Resah tak kita dalam salat? Keresahan maknanya tak ada khusyuk. Kalau khusyuk maknanya tenang. Sebab tu ada rukun-rukun yang beserta tamakninah. Itmi'nan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Tenang tu adalah khusyuk. Kalau kita tadi kan impact, mana saya tengok ada tadi impact daripada Mentimeter tadi, dia kata ada perasaan tenang. Itu khusyuk lah tu. Impact daripada khusyuk, sebab perkataan khusyuk sendiri maksud dia tenang. Dalam solat, apa maksud khusyuk dalam solat? Itu dari segi bahasa tadi kan. Sayyidina Ali, sahabat Nabi, dan Ibrahim An-Nakhai dalam tafsir Ibn Kathir. Ibrahim Nakhai ni tabi'in. Tabi'in ni dia belajar daripada sahabat. Apa maksud khusyuk dalam solat? Maksud dia al-khusyuk maksudnya khusyu'ul qalbi. Khusyuknya hati. Kita nak kata khusyuk tu apa, kat mana sebenarnya? It's all about our heart. Sebab tu kalau kita pernah dengar hadis kan, Nabi sangat suruh kita jaga hati kita tu. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Dalam diri kita ni ada satu ketul daging ni. Mudghah ni macam satu clot. Kalau baguslah clot tu, dia akan portray the goodness of the whole body. They will join us in our salat. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau rosak, dia rosaklah habis semua. Seluruh badan kita rosak. Susah nak ajak masuk dalam solat, susah hati ni.
Okey, sebab itulah dianjurkan baca kan surah An-Nas. Tadi ada yang baca surah An-Nas sebelum masuk solat tu. Ada yang istighfar sebelum masuk solat. Itu usaha-usaha yang baik tu. Sebab hati tu perlu ditundukkan dulu. Sebab khusyuk tu bermula di mana? It starts from the inner side of our heart. From the heart, it portray, the khusyuk that we need in our salat. Okey, lagi satu pandangan daripada tabi'in. Tabi'in ni ramai yang kenal ni, Al-Hasanul Basri rahimahullah. Dia kata kat mana khusyuk tu? Nak tengok ada beza tak dengan pandangan Sayyidina Ali tadi? Kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuk tu kat mana? Pertama dekat hati juga sama, tapi dia extend lagi. Faraddu bidzalika absarahum, menundukkan pandangan. Sebab tu dia ada spesifik spot yang kita kena tengok untuk kita dapatkan khusyuk tu. Mata tu tak boleh melilau sana sini. Sebab ketundukan tu mata pun terlibat. Nanti di hari akhirat ada dalam surah Taha ayat berapa ayat 88 ke tak silap saya. Wa khasha'atil absar. Masa tu kita tengah takut tau, takut di padang mahsyar ni kita takut. Dalam keadaan takut macam mana manusia mata dia tengok ke atas tak? Bila takut manusia mata akan pandang ke bawah dengan penuh khusyuk tunduk sebab takutkan dosa apa yang Allah nak bentang kat kita ni. Jadi mata tu posisi dia tunduk di dalam salat. Spesifik tunduk di tempat sujud. Okey, lagi dia tambah wa khafadul janah, ketetapan anggota badan. Jadi apa yang terlibat? Pertama, definitely hati tu mesti tunduk. Yang kedua, mata pun tunduk. Yang ketiga, anggota badan juga mesti tetap. Tak boleh nak bergerak-gerak. Kalau Imam Syafi'i kan, kalau hukum dia, Imam Syafi'i kalau bergerak-gerak lebih daripada 3 kali batal kan. Sebab dia nak memastikan bahawa kita akan dapat khusyuk tu, jangan banyak bergerak. Okey. Jadi, kalau tak ada khusyuk macam mana? Ini persoalan yang biasa ditanya. Adakah kita ni akan mendapat celaan? Adakah kita akan dicela? Dah lama ni salat tak khusyuk ni. Sebab sebelum ni tak perasan pula kena muhasabah macam ni sekali kan. Okey. Kalau sahabat Nabi, khusyuk dia tu kita tak boleh nak bayanglah, sudah diangkat lah. Maknanya khusyuk yang sangat indah tu dah tak ada dah. Yang dirasai oleh sahabat dan Nabi dan sahabat tu tak ada dah sekarang ni. Tapi kita ni dalam situasi kita solat ni, ada khusyuk, ada tak khusyuk, tolak tarik boleh lah kan. Dapatlah 70% macam tu. Adakah kita akan dicela? Okey, apa nasib kita kalau kita solat macam tu? Ada juga ditanya. Yang kedua, pertanyaan dia, kalau katalah kita tak faham lah Ustazah, tak faham. Kita baca ayat-ayat ni, Al-Fatihah tu tak faham lah. Apa maksud Al-Maghdubi alaihim tu kat siapa Okey. Baca wadduha, ad-duha wal laili idza saja. Baca setiap kali solat subuh bacalah yang tu, tapi saya tak fahamlah apa maksud dia tu. Okey, kalau kita tak memahami maksud dalam solat tu, boleh tak kita dapatkan khusyuk? Okey, itu persoalan kedua. Yang ketiga, tadi dah masak siap 3 rasa kan? Dah siap-siap tu, alah maghrib dah, nak kena pergi salat maghrib dulu. Ataupun lepas maghrib tu okey, siap dia punya siakat steam dia sebab dah letak dalam steamer, lepas tu pergi solat. Macam mana tu? Nak solat isyak terus ke ataupun macam mana? Okey, setelah makanan terhidang, apa hukum kita nak solat masa tu? Okey, yang keempat, pandangan mata. Sebenarnya ada banyak ni Amira, persoalan-persoalan fiqh melalui solat ni terlalu banyak. Sampai sekecil-kecil benda orang akan soal dan semuanya ada jawapan dalam hukum fiqh. Okey, jadi kita nak tengok apa kepentingan khusyuk. Tadi kan kita nak tahu ada banyak mana pahala yang kita akan dapat. Kita akan tengok kepentingan khusyuk tu mengikut kitab tafsir. Tafsir As-Sa'di. Kalau biasa orang biasa baca tafsir, dia tahulah kitab ni Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di. Dalam kitab tafsir dia Taisir Al-Karimur Rahman, dia kata fas-salatul lati la khusyu'a fiha, salat yang tak ada khusyuk sama sekali. Tak khusyuk ni, salat tak khusyuk kan? Banyak KPI yang kita nak kena settle, apa pun tak isi lagi. Kan? Banyak ni cerita kita ni.
Mengalahkan menteri ni, kita ni banyak ni kan. Macam mana nak solat ni? Tak ada khusyuk. La khusyu'a fiha. Susah nak dapatkan penghayatan hati. Wala hudurul qalba. Wa in kanat mujziyatan musaban alaiha. Tapi cukuplah untuk dia just perform the obligation. I am done with my salat. At least kita boleh kata I am done with my salat. Cukuplah untuk menjawab bahawa dia tu dah solat. Dah solat ke belum? Dah. Sekadar itu sahaja. Okey, apa Sa'di kata? Fa inna thawaba ala hasabi ma ya'qilul qalbu minha. Besar dan kecilnya pahala tu bergantung kepada sejauh mana hati kita tu menghayati salat kita tu. Sejauh mana hati kita tu feel the presence of Allah in front of us in our salat. Kat situ menentukan besar kecilnya pahala kita dalam salat. Sebab tu kita kata khusyuk tu roh kepada salat, sebab inilah yang menentukan pahala kita betul-betul 27 ke? Pahala tu betul-betul 1 ke? Kan? Dia ditentukan oleh khusyuk. Okey, tafsir As-Sa'di. Lagi satu kita tengok macam mana nak khusyuk ni kan? Despite all the obstacles that we face, banyak masalah, banyak kerja, banyak nak kena fikir, banyak komitmen. Okey, Ibnu Katsir ada bagi solution dia. Dia kata wal khusyu'u fi salat, khusyuk dalam salat ni macam mana? Innama yahsulu biman farragha qalbahu laha. Dia kata khusyuk ni kita boleh nak dapat. Kalaulah kita ni memberi tumpuan hati pada salat tersebut. Betul-betul concentrate. Dia akan lari tak concentration tu? Concentration memang boleh lari sebab kita ni manusia biasa, kita tak boleh lari daripada teringat itu teringat ini. Tapi it's all about our struggle. It's about our jihad. Jihad tu maknanya kita punya exert, try to make it present in the salat. Itu maksud khusyuk tu. Tumpu betul-betul. Kalau baca, kita tengok nanti macam mana contoh. Saya bawa nanti contoh, satu contoh last. Saya rasa saya kena berakhir dengan slide ni. Ada lagi 10-12 slide lagi. Tak habis, tapi saya rasa saya akan berakhir pada slide ni. Macam mana Ibnu Katsir kata tadi, siapa-siapa yang nak khusyuk tu, innama yahsulu biman farragha qalbahu laha. Okey, dia beri tumpuan hati dia pada salat tersebut. Washtaghala biha amma adaha. Dia lupa semua perkara yang di luar salat. Okey, the moment when we are on the sajadah, please put it in our mind, I have to forget all irrelevant matters outside my salat. Semua urusan di luar salat is not relevant in our salat now. Biar dia duduk di atas meja kita di office, biar dia duduk atas meja kita sekejap, kita ada greater affairs to be performed at this time. Fokus tu melupakan benda-benda di luar salat. Wa atharaha ala ghairiha, mengutamakan salat ke atas perkara yang lain. Salat is lebih utama. Masa tu dia akan dapat apa? Wahina idzin, kata Ibnu Katsir, pada masa tu takunu rahatan lahu qurrata ainin, baru dia akan dapat ketenangan. Tenang tak? Bila hati bersama kita di dalam salat, di situ kita akan mendapat sakinah. Di situ kita akan mendapat kebahagiaan, the peacefulness, the tranquility. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Only through the remembrance of Allah, our heart will find the real satisfaction. Tenang dan bahagia tu bila kita betul-betul fully engaged with our Creator, who will solve all the problems that we have in our life. Okay?
Contohlah bila kita baca Al-Fatihah, ada satu kisah lah, kita bawa satu kisah sahabat Nabi ni, nama dia tak adalah famous sangat, tidaklah famous, tetapi sangat mendapat tempat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mendapat tempat, sampaikan Aisyah tanya, Aisyah lah kata, dia kata orang yang paling bagus keimanan dia di kalangan orang-orang Ansar, inilah dia, ada 3 orang. Salah seorang tu yang saya nak cerita ni. Salah seorang tu nama dia Abbad ibnu Bishr. Abbad ni dia masuk Islam bila Nabi masih di Mekah. Nabi hantar pendakwah ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni macam kita tahulah, dia baca Quran, bacaan Quran dia tu dia boleh menarik seseorang tu untuk masuk Islam. Betapa indahnya pada bacaan Mus'ab bin Umair. Dia ditugaskan, dia bersama dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalau kita tahu cerita yang dia buta, yang dia pergi jumpa Nabi tu kan, berdua ni pergi berdakwah di Madinah. Jadi Abbad ni dia masuk Islam masa itulah. Di usia 25 tahun. Kalau di usia 25 tahun ni macam kita tahulah, dia banyak nak main kan. Tengah asyik main Mobile Legend, tengah gitulah. Tapi Abbad ni dia dah masuk Islam masa tu. Jadi bila Nabi berhijrah, dia dipersaudarakan, al-mu'akhah, dipersaudarakan dengan Ammar bin Yasir. Terjadi pada tahun ke-4 ataupun ke-7, wallahu alam, ada khilaf. Nabi memilih 20 sahabat untuk pergi ke peperangan Sariyah Zatul Riqa'. Dia pergi ke peperangan kecil je lah. Tapi sahabat-sahabat yang betul-betul cream of the cream ni dipilih ni. Jadi dia salah seorang yang terpilih pergi berperang. Perang-perang, Muslim menang. Dan salah seorang tawanan perang tu orang perempuan. Tapi suami kepada perempuan ni dia nak balas dendam lah. Dia kata dia mesti akan dapatkan balik, dia mesti akan bunuh salah seorang daripada orang Islam ni. Jadi on the way balik daripada peperangan tu, Nabi singgah di satu tempat untuk berehat lah. Berehat waktu malam, berehat, bertenang, dah balik peperangan kan. Nabi pun dia ada satu hirasah. Hirasah ni maknanya jagalah, ada jaga, maknanya untuk pengawasan pada waktu malam tu. Siapa Nabi buka pada siapa, offer siapa yang nak berjaga. Itu Ammar bin Yasir dengan Abbad bin Bishr tadi. Dia kata okey, kita orang volunteer berdua. Tapi Abbad kata siapa nak tidur dulu. Ammar pun kata dia tak apa, dia tidur dulu. Abbad pun berjaga. Jadi bila Abbad berjaga, dalam keadaan dia berjaga tu, dia solat sunat. Okeylah, Allahu Akbar, solat sunat. Dalam solat sunat dia tu, sambil mengawasi, dia baca apa? Dia baca Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah apa tu dia baca? Dia baca surah apa? Surah yang kita selalu baca hari Jumaat tu. Dan the moment dia start baca surah Al-Kahfi, he is fully engaged in the recitation, in a close communication with our Lord. Betul-betul dia menghayati bacaan tu sehingga memanglah dirapati oleh musuh tadi. Dia pun dipanah satu panahan. Dia pun cabut macam tu je lah. Sebab masih asyik dalam bacaan. Lepas kisah Ashabul Kahfi, masuk pula kisah Musa dan Khidir. Lepas tu diberi panahan kali kedua, dicabut lagi. Lepas tu masuk kali ketiga, dipanah lagi. Masa tu darah dia dah mengalir banyak lah. Dia dah terjatuh sebab dah 3 kali kan. Dia pun pergi kejutlah Ammar bin Yasir. Bangun lama dia kata macam dia dah pendarahan teruk sangat ni. Ammar kata kenapa tak kejut masa mula-mula kena tadi?
Dia jawab apa? Masa tu aku tengah manis berbicara dengan Rabbku. Boleh bayang tak? Keadaan dia tak nak menghentikan solat tu sebab kemanisan dia berbicara dengan Allah melalui ayat-ayat Quran yang dibaca. Pernah tak kita lah muhasabah diri kita macam tu, macam mana kita baca surah tu kita rasa macam tak nak habis solat tu macam tu. Itulah perasaan, maknanya kekhusyukan tu bila kita dapat betul-betul merasa tu, Masya Allah. Pada hati-hati yang bermujahadah untuk dapat, insya Allah akan dianugerahkan sebab dia bukanlah benda yang mustahil. It's all about our effort. It's all about our struggle. Sebab walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang berjihad ke arah mendapatkan benda tersebut, Allah kata aku akan permudahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai situlah Amira ya. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustazah atas perkongsian. Yalah betul lah macam Ustazah kata tadi kan, topik kita kata simple tapi implication itu sangat besar kan. Itu yang dihitungkan bila kita di akhirat nanti, bila kita meninggal nanti kan, itu yang utama dihitung. Saya banyak yang yalah, walaupun kita kata wudu, basuh muka ke sapu kan, walaupun benda biasa, saya suka yang Ustazah sampaikan hari ni. Dia jadi macam muhasabah bersama, peringatan semula kepada kita. Saya harap ahli-ahli keluarga kita, kuliah Allied Health Science pun sama-sama dapat ambil perbincangan bersama Ustazah hari ni. Ada soalan ke kepada co-host kita? Macam mana soalan-soalan? Ada soalan tak dekat Mentimeter? Saya buat Mentimeter Ustazah untuk soalan. Saya takut ada yang segan nak bertanya. Boleh, tak ada masalah. Kan? Sebab ialah bab-bab basic ni takut yang ada yang segan. Ada mana co-host kita so far? Macam mana soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nak tanya soalan boleh ke? Boleh. Dr. Ibrahim nak tanya boleh? Ustazah, selalu kita pergi solat jemaah dekat masjid tu, selalu dengar telefon berdering-dering. Kadang-kadang panjang sampai dah 2 rakaat nak tunggu dia habis deringan telefon kan. Kadang-kadang memang mengganggu. Ramai yang tak jelas lagi macam mana nak buat kalau telefon kita tiba-tiba berbunyi. Takut. Ada yang takut pergerakan tu lebih daripada 3, nak tutup telefon takut. Jadi apa panduan Ustazah? Okey, soalan yang sangat baik, sangat praktikal lah doktor ya. Sangat praktikal, sangat banyak berlaku di kalangan masyarakat kita ni dengan gangguan-gangguan tu kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya rasa soalan tu pun doktor pun wa anta a'lamu minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya tu mungkin lebih pakar untuk menjawab daripada orang yang ditanya ni. Okey. Tapi begitulah kita punya panggilan tu satu benda yang kalau duduk di crowd yang ramai, tak kira ringtone yang macam mana pun mesti dia akan mengganggu fokus tu. Tapi kalau dalam Islam kan, saya nak bagi tahu yang katalah orang perempuan, analogi ni dengan orang perempuan ni terganggu dengan anak dia. Dengan gangguan telefon jemaah disebabkan oleh jemaah yang lain. Itu it's all about sensitivity lah.
sensitivity orang yang nak pergi solat tu, pertama sekali dia kena pastikan yang dia ni tidak, solat dia tu sendiri tak mengganggu, tak terganggu dan tidak mengganggu orang lain. Definitely kalau misalnya nak bagi tahu tentang aulanya, lebih afdalnya, tak payah bawa phone pergi masjid. There's nothing more important than we are communicating in a close communion with Allah. Kan? Tak ada lagi benda yang lebih penting sebenarnya. Tapi itulah peranan pelbagai pihak lah saya rasa. Individu tu sendiri, di pihak masjid sendiri, mungkin announcement sebelum solat tu ke. Wallahualam, kalau di Masjid Kuantan saya tak tahu macam mana, tapi kalau di Masjid UAE Gambang ni pun adalah peringatan untuk silentkan phone supaya tidak mengganggu jemaah. Wallahualam, itu usaha-usaha bersamalah. It's about sensitivity, it's about our effort to make sure dia tidak mengganggu. Dari segi terganggu, of course memang terganggu. Kalau orang perempuan, anak yang bawa anak pergi masjid, okey, sila duduk di belakang supaya anak dia tu tak mengganggu crossing here and there. Duduk di belakang. Ataupun lebih afdal, solat di rumah. Fil madaji', itu afdal. Orang perempuan dia tak ada satu obligation pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab banyak dia punya kekangan dia, dan dalam Islam afdal dekat mana? Dekat bilik tidur dia. Itu tempat paling afdal untuk orang perempuan solat. Okey. Alright. Sah ke wudu jika hanya basahkan anak rambut? Okey, wamsahu baru nak baca Ustazah. Ustazah boleh baca terus kan? Okey, ada soalan sah ke wudu. Banyak rupanya soalan kita Ustazah. Okey. Soalan pertama tu kan, macam mana Ustazah? Okey, jawapan dia kalau jawapan pendek, sah lah. Sah. Sebab dalam hukum dia kata wamsahu biru'usikum. Sapu je sebagai tanda. Nasib baik dia ada anak rambut. Kalau dia ni botak macam mana? Tak ada rambut terus. Macam mana kan? Tak ada rambut, cari-cari nak sapu ni. Macam mana ni, sah ke tak wudu aku ni? Okey. Sini je. Wamsahu biru'usikum. Sapu sikit sebahagian je. Dia ada sapu tu Ustazah, maksudnya kalau tangan kita kan memang kita dah basuh anggota lain kan? Kan dia dah basah macam tu. Sapu je lah. Tak payah ambil air baru macam tu. Perlu air baru ke tak? Air mutlak lah, mutlak. Air mutlak lah, ya betul. Ya. Okey. Kalau yang rambut tu kalau saya tambah sikit Ustazah, macam kalau kita pergi umrah ke kan, kadang Arab kan dia tak buka pun tudung dia. Dia macam tu je dekat tudung dia. Boleh macam tu pun boleh Ustazah. Boleh. Boleh. Dalam situasi gitu kita pun adalah dia punya keringanan rukhsah dia. Sebab kalau ikutkan Imam Syafi'i punya pendapat, kita tak boleh bersentuh kan. Kalau kat sana kita tak boleh nak avoid daripada bersentuh je, memang akan bersentuh. Tapi kita ambil yang hukum khilaf tu, boleh bersentuh tanpa batalkan wuduk. Dalam situasi kritikal gitu, Islam is always open. Okay. So yang seterusnya, yang kita dilarang membazir air ketika berwuduk. Boleh tak Ustazah gambarkan jumlah air yang diperlukan untuk berwuduk tanpa pembaziran? Masya Allah, Masya Allah. Situasi dia berlainan lah ni. Kalau orang yang duduk di KL, air tak ada kan. Selagi mana dia boleh sempurnakan wuduk, walaupun dengan sebotol air mineral, kalau pergi ke umrah kan, biasa ni, satu mineral ni, dia boleh berwuduk berkali-kali. Dengan cara dia spray kan. Dia spray, jadi spray pun salah satu cara jugalah. Tidak membazir air ni dia subjektif. Ada dalam hadis dia kata kalau Nabi dia guna berapa Dr. Yusof? Satu mat tu untuk mandi wajib, satu sok tu untuk wudu. Kan? Ada sukatan. Kalau Nabi dia ada sukatan dia tu. Lebih kurang kita nak cakap gelas besar dengan gelas kecil, satu gantang, tak tahulah satu gantang, tapi masa dalam kelas hadis tu Ustaz Abdul Rahman dia bawa dia punya sak dengan mat kadar sekadar. Berapa liter saya pun tak ingat. Cawan ke cawan ke
Macam mana size dia? Cawan. Macam Cawan lah. cawan saja. Cukup untuk wudu. Alright. Maknanya Wudu. Nabi is very rahmah. Dia fikir kita ni masyarakat di ujung dunia ni perlukan air. Jadinya dia pun maknanya dia punya saving tu kan. Dengan sifat rahmah dia, dia menunjukkan cara tu. Okey, seterusnya sunat baca basmalah sebelum wuduk. Kalau dalam toilet boleh ke baca basmalah ke dalam hati? Okey, ada dua khilaf ni. Boleh secara jahar ataupun boleh secara dalam hati. Kalaulah kita rasa macam kawasan tu kawasan yang perfectly untuk wuduk, okey secara jelas pun tak apa. Tapi kalau dalam toilet menghormati kalamullah, kita dalam hati saja pun dibolehkan. Allah alam. Okey, ada ni soalan seterusnya panjang ni Ustazah. Ada 1/2, 2/3. Saya baca dulu kan. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara untuk tackle cara fikir sesetengah golongan Muslim yang enggan berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji dan umrah sebagai contoh kerana mereka tidak bersolat. Okey. Yang menariknya golongan tersebut tahu dan mengatakan di akhirat kelak solat akan dinilai terlebih dahulu. Jika bila solat sudah tidak diterima, amalan lain juga tidak akan diterima. Antara hujah diberikan ialah tiada paksaan dalam Islam, belum sampai seru dan manusia masuk syurga dengan rahmat Allah bukan kerana amalan. Maka cukuplah dengan mereka berkelakuan baik kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Saya rasa saya dah baca 3 rangkaian dia tu. Soalannya panjang. Saya appreciate sangat soalan ni sebab dia mencakupi beberapa persoalan. Persoalan dia pertama, dia tak solat. Yang kedua, bila tak solat tu dia rasa macam it's useless lah to do another amal. Betul tak? Dah tak payahlah, tak payahlah zakat, tak payahlah fasting. Sebabnya dah solat. Kalau tak ada solat maknanya semua tu takkan diterima. Lagipun kita ni dah bersyahadah kan? Dah bersyahadah nanti one day we will eventually enter the paradise. Kan? Gitulah. Itu pemikiran orang liberal. Wallahu a'lam. Jawapan dia sangat ringkas. Pertama ialah syarat untuk sempurna agama kita ni adalah solat. Syarat nak sempurna agama. As-salatu imaduddin. Solat tu tiang kepada agama yang kita anuti ni. Kalau solat kita sempurna, sempurnalah agama kita. Kalau solat tak sempurna, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Maka we are destroying our own religion. Kalau agama tu dah tak sempurna, cara kita tolak tadi tu kita tolak apa? Kita tolak satu tanggungjawab dalam agama. Agak-agak dapat rahmat Allah tak? Macam mana nak dapat rahmat? Kalau apa yang Allah suruh kita tak nak buat. Betul. Kita rival dengan Allah 5 times a day. And even 100 and 1,000 times before we die. What do we expect rahmat from Allah? Kan? Rahmat tu dia akan datang bersama ketaatan. Taat dulu. Allah suruh tutup aurat, tutup. Allah suruh solat, solat. Allah suruh puasa, puasa. Ikut dulu. Barulah kita boleh claim, aku masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Wallahualam. Faham Ustazah? Okey. So seterusnya, dia disebut hadis ni. Sesungguhnya perkara pertama yang diangkat daripada manusia ialah khusyuk. Sahih Al-Jami'. Kita dah rasa berusaha kan? Ada yang tak mute kan? Okey. Boleh Ustazah, soalan tadi sesungguhnya perkara pertama yang diangkat daripada manusia ialah khusyuk. Ustazah, apa maksud hadis ini? Oh, Masya Allah. Kena tanya Dr. Yusof dengan Dr. Arsyad ni. Saya tak ingat matan hadis ni. Perkara pertama yang diangkat daripada manusia ialah khusyuk.
Wallahu a'lam. Saya nak kena check lagi hadis ni matan dia macam mana, lepas tu saya nak kena baca syarah dia untuk saya bagi satu komen yang lebih autentik lah. Betul-betul, lebih baik begitulah Ustazah kan. Okey, yang ni dia tanya, Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, adakah dengan fokus dalam solat sehingga tidak menyedari apa yang berlaku di sekeliling dikira khusyuk? Contoh, kereta berlanggar kat luar masjid tapi kita tak sedar pun ada aksiden tu. Dia macam tu ke Ustazah? Macam khusyuk tu macam terpisah ya, begitu ke Ustazah maksud dia? Okey. Dia bukanlah sampai kita ni mencapai ke tahap malaikat. Tak adalah sempurnanya kita tu sampaikan kita tak nampak pun anak kita lalu kat sebelah tu kan. It's just that kita punya concentration tu bila kita baca Al-Fatihah contohnya ya. Kita baca Alhamdulillahirabbilalamin. Okey, masa kita baca Al-Fatihah tu kita baca Alhamdulillah kan. Dalam hati kita ni, kita tahu Allah respon kepada pujian kita tu. Allah respon, Allah kata, Hamidani abdi, hamba aku ni menjawab, hamba aku ni memuji aku. Dia dengan bangganya Allah memberitahu kepada malaikat, dia proud sangat dengan pujian hamba dia tu. Maknanya Allah is answering to our recitation. Jadi, bukanlah nak cakap kita penting tak benda di luar-luar tu, dia tak penting. Kita sedar tak dia berlaku? Kita sedar dia berlaku tapi dia tak penting bagi kita untuk kita menyibukkan diri kita handle benda di luar solat tu. We are in a close communication. Boleh faham tak Mira? Boleh. Okey. Dia ialah macam mana? Saya rasa kena cuba. Saya rasa kena buat tips-tips yang Ustazah bagi tadi. Macam itulah saya nak cakap pun. Yalah, diri kita pun khusyuk tu level mana kan? Kita cuba tu. Tapi Ustazah kata dia taklah level macam terputus macam tu kan? Tak ada. Itu kita dah menafikan sisi kemanusiaan kita sebagai manusia. So, maksudnya kalau tak macam masih lagi sedar telefon bunyi, kereta aksiden tu, kita jangan kata aku ni tak khusyuk kan macam tu. Ya, itu normal. Itu normal. Okey, itu normal. Faham? Okay, ada satu soalan ni Ustazah, saya cuba simplify lah. Dia kata, does the time between wudu and prayer affect our khusyuk? When a woman takes her wudu before going out and pray a few hours later without taking wudu. Maksudnya macam ni Ustazah, contohnya macam ni kita nak keluar saya kata weekend kan kita nak keluar rumah, pukul 12:30 hari, so kita tahu sekejap lagi nak Zohor, so pukul 12 tu saya dah ambil wuduk siap-siap kat rumah. Lepas tu kita keluar jalan-jalan hujung minggu, lepas tu bila dah Zohor pukul 1:30 pukul 2 baru kita solat. Gap begitu mengganggu, ada main peranan tak untuk mencapai khusyuk tu ke eloknya wuduk dan terus solat? Okey, bagus. Soalan ni sangat baik juga sebab practically banyak berlaku di dalam masyarakat kita dan kadang-kadang kita pun macam ni. Bagi orang yang menjaga wuduk tu, situasi ni ialah situasi orang yang sentiasa menjaga wuduk. Jadi bila-bila masa dia nak pegang mushaf dia boleh pegang, bila-bila masa dia nak salat dia boleh salat. So wuduk dia not really affect lah. Kalau dia atas orang tu, kalau orang tu dia jenis yang suka dalam keadaan fresh wuduk, dia ada satu hukum afdal tak untuk jaga wuduk dan terus solat ataupun kita ambil wuduk baru kalau kita nak solat. So dia dalam dua situasi ni. Kalau situasi soalan ni dia memang dah sedia ada wuduk, dia nak pergi solat, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia khusyuk tak khusyuk tu dia affected by the heart. Kalau katalah dia ni dah ada wuduk tapi dia pergi shopping, window shopping lah apa semua, tengok-tengok ada produk-produk terbaru keluaran apa-apa kan. Kalau dia ingat dalam salat, itu yang Nabi suruh ambil wuduk terus pergi salat supaya kita tak ada distraction. Wallahualam. Okey, so boleh je lah maksudnya Ustazah kan? Boleh. Dan sunat, kalau kita nak perbaharui wuduk, hukum dia sunat.
Okay. So, tadi yang ni dah. Okay, kita baca yang salam Ustazah. Adakah dikatakan khusyuk sekiranya dalam solat memikirkan kebesaran kasih sayang Allah? Dia tak nak fikir hal dunia. Dia fikir tentang sifat Allah, kebesaran Allah. Macam tu. Okey. Sangat-sangat digalakkanlah bila kita baca Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkaulah yang Raja, Engkau ni adalah pemilik hari di mana semua orang dah tak ada kuasa masa tu. Okey, kita fikir kebesaran Allah, kekuasaan Allah, suits dengan apa yang kita kata dan hati kita fikirkan masa tu. Allah even jawab kat kita, dia kata majadani abdi, hamba aku ni terus-terusan membesarkan aku. Sangat baik sebenarnya. Okay, bagus kan? So, maksudnya kalau individu yang bertanya ni dia dah berniat untuk meninggalkan tugasan duniawi dia dan dia berfikir yang selain daripada duniawi, so dia memilih untuk fikir kebesaran Allah. So bagus begitu. Sangat bagus. Sangat bagus. Co-host next soalan. Untuk lelaki, mana lebih baik di waktu pandemik yang masih belum lagi reda, lebih afdal solat di masjid atau berjemaah dengan keluarga, Ustazah? Okey. Tengok situasi lah. Wallahu a'lam, kalau di rumah itu, kalau rumah dia tu berdekatan dengan masjid, yang dia boleh dengar azan dari rumah dia tu, afdalnya di masjid. Sebab kalau ikut Imam Syafi'i memang sah je solat di rumah, cumanya dia tidak kamilah, dia tidak sempurna. Wallahu a'lam untuk lelaki. Untuk lelaki, kalau yang mendengar azan dari rumah memang dia afdalnya di masjid. Okey. Okey, soalan seterusnya, boleh ke Ustazah bagi pencerahan cara wuduk sempurna jika ada kecederaan pada anggota wuduk yang lebih baik tidak kena air? Adakah perlu tayamum ataupun sapu air je ke, macam mana? Okey. Saya expect dah soalan ni daripada para doktor sekalian. Mestilah tanya soalan saintifik ni kan. Mungkin orang yang bertanya ni pun practically dia pun dah tahu jawapan ni. Anggota wuduk yang katalah cemented kan, cemented. Kalau kita tetap juga nak spray wuduk, dia boleh sapu sahaja. Ataupun kalau katalah dia nak memilih, kalau mudarat, kalau kita sentuh air tu mudarat dia. Jadi tayamum afdal. Tapi mana-mana yang lebih maksimum dia boleh buat. Dia jangan terus pilih for tayamum, sedangkan dia boleh spray. Atas simen tu dia boleh spray lagi dan dia tidak affect pun dia punya kesihatan. Jadi go for that first. Kalau tak ada option sangat, katalah kalau kena air tu dia mudarat lagi, baru dia boleh opt for tayamum. Dia tak boleh nak terus. Kalau spray air pada simen tu, spray seluruh anggota yang kita yakin dia menyelaputi semualah. Anggota wuduk. Anggota wuduk. Spray kan, air mengalir tu kan, kita pun sapu. Okey. Okey, lagi apa beza khusyuk dalam keadaan berikut ketika seorang sahabat diriwayatkan telah dipanah di kaki dan meminta sahabat yang lain untuk mengeluarkan anak panah tersebut ketika beliau bersolat? Wallahu a'lam lah kesahihan cerita ni. Saya tak berani nak verify. Tak apa. Cerita ni sahih ke tak sahih, sebab saya pernah dengar juga cerita ni tidak sahih. Saya nak kena cari dia punya riwayat dia. Ada autentik riwayat ke tidak? Okey. Lagi soalan tentang khusyuk, Ustazah. Dia kata biasanya kita sangat hadir dalam solat apabila kita diuji dengan musibah dan dugaan kan. Namun bila kita biasa-biasa okey ni, kita solat rasa biasa je. Boleh tak Ustazah bagi tips untuk kekal khusyuk? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah dia. Allah ni menguji kita bukan tanda Allah murka. Pernah dengar tak yang ni, Mira? Kalau Allah menguji tu, normally Allah tu nak sebagai tanda Allah tu sayang. Sebab bila kita dalam ujian,
lebih-lebih lagi kita akan merapat lagi dengan Allah. Surah Al-Isra ni ada dalam surah Al-Isra, dia kata, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza massakumud-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Bila kamu duduk di tengah lautan, kamu ditimpa musibah lautan tu, laut karam contohnya kan. Apa yang kamu ingat? Kamu takkan ingat apa-apa kecuali Allah Ta'ala. Tapi bila kamu kembali ke daratan, bila kembali ke daratan dia dah lupa dah. Wa kanal insanu kafura. Allah dah expect dah perangai kita ni. Memanglah manusia ni mudah lupa. Dalam surah Al-Isra ada ayat tu. Nak cakapnya, kalau diuji memang kita akan ingat Allah. Dan adalah normal dalam keadaan gembira kita lupa. Jadi nak tips untuk kekal khusyuk tu, hati tu mesti ada selalu engagement. Sebab itulah dalam solat tu kita kena ubah-ubahkan baca ayat-ayat Allah tu. Supaya hari ni, pagi ni mesejnya lain, sekarang mesejnya lain. Untuk kekal kita dalam communication kalam Allah tu, ubah-ubahkan ayat. Jangan asyik baca Qul ya ayyuhal kafirun je dah 20 tahun baca surah yang sama. Alih-alihkan dia punya ayat-ayat tu. Allah Allah. Penghayatan dia tu lebih. Penghayatan tu beza. Dan faham maksud lah kot juga maksudnya Ustazah. Ya. Okey. Lagi ada soalan lagi yang kita belum baca. Ustazah, sekiranya seseorang yang ni kadang-kadang kita khusyuk dalam solat tak kala imam akan membaca surah yang terlalu panjang, kadang-kadang kita hilang khusyuk bila surah terlalu panjang sehingga mengganggu kudrat makmum yang mungkin sudah berumur. Macam mana Ustazah? Ya betul. Itulah syarat jadi imam ni. Ada satu kisah sahabat dia jadi imam, bacaan dia panjang kan. Jadi Nabi kata, adakah kamu nak mendatangkan fitnah kepada agama? Macam Nabi pun displeased dengan imam yang tak ada sensitivity makmum-makmum yang duduk di belakang tu. Jadi tips dia, kalau orang tu jadi imam kepada para makmum yang kita tak tahu situasi dia macam mana, mungkin dia ni tak boleh nak berdiri lama, mungkin dia ni ada anak kecil yang dia kena attend apa semua tu, Nabi suruh pendekkan bacaan sekiranya kamu berjamaah. Tapi kalau solat sendiri, bacalah surah Al-Kahfi macam abad tadi. Bacalah satu surah Yusuf tu. Kalau solat sendiri, panjangkan. Faham. Itu cara dia. Maksudnya sebagai imam pun kita kena kenal makmum kita kan Ustazah? Yes. Okey, itu tugas imam juga. Okey, seterusnya, sekiranya seseorang itu lebih khusyuk solat bersendirian daripada berjemaah, mana lagi baik, kalau solat sendiri atau berjemaah? Ustazah boleh kupas untuk gender lelaki dengan perempuan juga kot. Kalau perempuan dia nak sendiri ke jemaah, dan kalau lelaki dia rasa dia sendiri lagi khusyuk, dia nak kena jemaah juga ke macam mana? Okay. Saya tambah. Okey, tak apa. Maknanya kalau bersendirian, kalau jemaah tu lelaki, kalau lelaki tuntutan dia lain. Sebab tu lelaki di jihad tu wajib, solat Jumaat tu wajib. Kalau lelaki tu rasa sendirian lebih khusyuk kan Ustazah? Betul ke? Okey. Kalau katalah sendirian tu lebih khusyuk, banyakkan solat sunat. Solat sunat sendirian kan? Solat sunat tu sendirian di rumah. Tahajud sampai 12 rakaat, apaikan surah Al-Baqarah tu. Itu lebih dapatkan khusyuknya sewaktu solat sunat. Ya. Lebih afdal. Sebab Nabi, solat sunat dia, Nabi tak baca surah Al-Baqarah saja tau. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Panjang. Sebab itulah ada hadis yang Nabi sampai bengkak-bengkak kaki kan. Ya, betul. Bila bersendirian, you bacalah. Okey. So tadi yang dia kata kalau perempuan pula macam mana Ustazah? Dia kata dia sendiri ke jemaah macam mana? Okey, macam tadilah yang kata afdal tadi, perempuan fil madaji'. Di bilik tidur mereka lebih afdal. Tapi tak ada larangan untuk dia pergi ke masjid. Kalau dekat rumah jemaah dan sendirian pun tak ada ketetapan untuk perempuan Ustazah. Tak ada. Cumanya ada hadis yang kata kalau solat berjamaah, salatul jamaah al-afdalu minal fadhi bi 27 darajah. Nabi nak highlight markah tu 27 darajat tu.
Kalau berjamaah Allah. Okey, ini minta komen Ustazah mengenai menangis dalam solat fardu, memikirkan masalah peribadi yang tidak berkesudahan, muhasabah diri. Menangis biasa orang kata menangis ni bagus kan Ustazah, tapi apa komen Ustazah tentang menangis dalam solat? Kadang adakah dia sampai mengganggu, ada tak faktor mengganggu ke macam mana Ustazah? Okey. Menangis ni di dalam dua situasi. Pertama, situasi bila kita baca ayat-ayat Allah yang boleh menyentuh perasaan kita, kita rasa macam contohnya baca ayat-ayat syurga kan. Kita rasa macam sedihnya dengan dosa-dosa kita selama ni, adakah aku ni layak masuk ke syurga Allah? Itu menangis kerana Allah. Yang kedua, menangis tu sebab masalah peribadi kita. Masalah peribadi kita yang tak berkesudahan tu, itu dalam doa boleh. Kalau di dalam salat takut dia mengganggu lebih sebab dia tak ada apa-apa kena-mengena dengan muhasabah spiritual tu. Allah. Macam connection kita kepada Allah tu dia tak pergi ke situ. Ya, lebih afdalnya apa-apa yang matters related between us and Allah, sebab kita menyempurnakan hak Allah dalam salat kita tu. Okey, hak Allah. Okey. Huququllah. Sekali lagi, boleh ke bercakap-cakap dengan diri? Jangan sibuklah iblis dengan ganggu saya dalam hati masa solat untuk dapat khusyuk tu. Dia tengah struggle. Saya faham, yelah kita kan macam dah lah tak fikir apa ke apa benda kan. Dia macam macam tu. Dia bercakap-cakap di hati dia tu sebab nak pergi ke khusyuk sebenarnya saya rasa orang ni. Ya. Soalan ni saya rasa macam saya pun ada juga ni. Apa tak siap lagi ni? Bercakap-cakap dengan diri tu. Nabi dah bagi tips dah. Bukan guna bahasa kita lah. Guna bahasa wahyu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Instead of kita curse iblis tu, bacalah kalam wahyu tu lebih afdal. Minta Allah yang bagi perlindungan. Kita tak mampu pun nak melindungi diri kita sendiri. Allah yang memberi perlindungan. Fasta'iz billah. Kita minta Allah yang bagi perlindungan. Wallahualam. Okey. Simple jawapan Ustazah, tapi saya rasa macam betul lah tu, terkesan dan ya kita tahu auzubillahi minasyaitonirrajim kan. Tapi yalah saya suka jawapan Ustazah tu. Okey, lagi seterusnya. Biasa kita lebih selesa solat dalam keadaan sejuk aircon, dalam keadaan panas kita tak selesa dan jejaskan kualiti solat hingga tumakninah misalnya. Dalam keadaan tidak selesa ini, bagaimana kita nak pastikan kita dapat jaga kualiti solat? Okey. Dalam persekitaran dia tu tak selesa pula, jadi kurang kualiti, kurang khusyuk lah kot kualiti saya kira. Okey. Sebelum kita solat tu, pertama pastikan pakaian bersih. Pastikan tempat bersih, pastikan persekitaran, suasana tu tidak di suasana yang ada TV, yang bising-bising, supaya dia tak ada distraction. Distraction pada hati kita tu. Jadi tamakninah tu itminan, maknanya bertenang. Sebab tu dia ada rukuk with tamakninah. Iktidal with tamakninah, sujud with tamakninah. Maknanya tamakninah tu adalah ketenangan di dalam pergerakan. Katalah situasi panas tu mengganggu pergerakan dia tu, carilah tempat yang lebih selesa. Tak ada masalah nak solat dalam aircon ke, solat di masjid yang ada kipas ke. Itu kita panggil suasana luaran, faktor luaran. Not to forget, faktor luaran ni penting juga, tapi faktor dalaman dalam hati kita tu is even greater. Betul. Okey, so saya kira tu jelas dulu kot daripada sesi Q&A kita. Terima kasih co-host bersama dengan saya. Tapi saya nak bagi satu soalan ke Ustazah juga, saya nak tanya. Tak, bukan, Ustazah tak jawab tadi yang Ustazah kata bila ambil wuduk, lap ke tak lap? Okey. Mengeringkan wuduk selepas berwuduk kan? Okey. Pertama, Nabi lap tak wuduk dia? Nabi pernah diberi tawaran, ada sahabat bagi towel dekat dia. Tapi Nabi kata okey tak apa. Tapi dia tetap lap juga, dia lap dengan tangan. Okey? Jadi situasi dia lap tak? Guna tangan ke guna towel ke lap? Dia nak cari tadi
tentang fadilat keluarnya dosa dengan titisan terakhir air wuduk tu. Mungkin emphasisnya kat situ. Tapi dari segi lap ke tak lap, maknanya hukum dia adalah harus. Diharuskan untuk kita lap dengan tangan. Tapi kalau kata kita boleh tinggal perbuatan tu, lebih baik sebab dia tak adalah makruh ke kalau kita lap, tak ada hukum tu. Jadi kalau kita boleh tinggalkan lap tu, itu lebih baik. Sebab Nabi pun dia tak ada spesifik guna, sebab dia reject towel tu. Untuk lap tu kan, dia just lap dengan tangan. So mungkin untuk keselesaan kita nak pergi solat, mungkin kalau kita dengan basah-basah kan, kita rasa macam tak selesa untuk kita solat tu, okey, di situasi tu kita harus. Jadi hukum dia harus. Wallahualam. Okey. Okey, terima kasih Ustazah. Saya rasa banyak memberi pencerahan kepada kami tentang isu khusyuk. Banyak juga perhatian dari menarik perhatian kita jugalah tentang isu-isu ni untuk dibincangkan. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Sebagai conclusion, saya rasa untuk saya apa yang saya dapat daripada perbincangan Ustazah, memang kita tahu nak capai khusyuk tu susah dan ramai juga orang kata kena faham ayat-ayat kalam Allah yang kita baca tu. Tapi saya faham juga ramai orang yang susah nak capai ke tahap nak fahamkan ayat itu. Tapi yang saya dapat daripada Ustazah tadi, nak menuju ke khusyuk solat tu banyak preparation yang kita kena buat sebelum solat. Bukan sekadar dah Zuhur ni, sekejap lagi meeting aja solat, dah siap. Itu macam tidak khusyuk lah. Dia kena ada adabnya untuk solat, sediakan tempat, istighfar dulu, sediakan hati, dan insya-Allah kita boleh masuk ke jalan-jalan untuk mencapai khusyuk tu. Kalau memang sambil bersilat kita solat tu, nak melompat sekejap tutup laptop pergi, memang susah lah. Sebab itulah kalau kita kata aku susah nak khusyuk, reflect dulu SOP kita start solat tu macam mana. Kan? Okay, saya rasa itu sahaja sebagai penutup saya. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Saya pas semula kepada Dr. Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Sister Nur Amirah as the moderator, very engagement session, and also to Ustazah Nur Asia for the very much informative and enlightening session. Alhamdulillah, we've learned a lot. And the getting or achieving khusyuk is something that is a continuous process. And I think all the challenges that we face, we need to always perform the best. And this kind of knowledge that we have learned is something that we will try as much as possible to put the utmost performance in our solah. And it is something, as mentioned by Ustazah, it's a continuous process. We try our best always. All the challenges are there, and sometimes in different places there's new challenges, but we will always become proactive and inshallah to achieve the best for our excellence, inshallah. Thank you once again also to everyone for the questions.